Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ramai yang meminta saya, bertanya saya apa perkembangan hari ni Apa perkembangan hari ni. Nak ikutkan saya tak boleh komen kerana ini melibatkan istana, melibatkan benda-benda yang banyak, benda yang sulit. Jadi sebelum saya kata apa-apa, saya nak beritahu bahawa apa yang saya cakap ini merupakan kabar angin. Jadi dengar boleh, percaya jangan. Senang kabar angin kabar angin okay. Pertama sekali saya rasa hari ni Anwar buat satu kesilapan besar kerana strategi beliau telah hari ni menggagalkan usaha beliau sendiri. Pertama, baginda tuanku sudah pun menegaskan bahawa appointment hari ini ialah untuk beliau hadir bersendirian, beliau seorang. Tapi hari ini beliau hadir beramai-ramai, membawa orang-orang yang kononnya menyokong beliau, membawa orang-orang yang kononnya menyokong beliau. Tetapi bila tuanku memanggil beliau untuk masuk menghadap, beliau hanya memberitahu jumlah 120 orang yang menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Dan bila diminta untuk dinyatakan nama-nama tu, beliau tidak dapat memberikan nama itu atas dasar beliau risau, takut bila nama-nama tu diberikan maka peluang untuk mereka ini dibeli oleh Muhyiddin atau diugut oleh Muhyiddin akan berlaku. Jadi ini menyebab apabila tidak ada senarai nama penuh 120 orang yang didakwa oleh Anwar, maka tuanku telah mengambil keputusan untuk membatalkan. Besok sepatutnya Lim Guan Eng pagi, kemudian keesokan harinya sepatutnya Haji Adi pagi berjumpa, kemudian Dato' Zahid hari Khamis. Akhirnya semua dibatalkan. Semua dibatalkan. Maknanya hari ini disebabkan silap strategi berahsia dengan tuanku. Ini satu benda yang saya rasa agak pelik. Kalau dah menghadap tuanku tu sepatutnya diberikan nama penuh 120 orang. Tapi bila berahsia dengan tuanku, akhirnya usaha Anwar hari ni gagal. Usaha Anwar hari ni gagal. Saya tak ada komen apa-apa lah. Cuma sepatutnya bila tuanku dah bagi tahu bila waktu ketua-ketua parti yang lain tu patut berjumpa, ikut je lah. Ikut je arahan istana. Tak perlulah hari ni semua datang. Dan akhirnya esok istana akan buat semi lockdown. Semi lockdown, maknanya orang tak boleh pergi istana lah, dalam arti kata lain. Apabila gagal usaha ni, maka usaha kedua akan berlaku pada 7 hari bulan November. 7 hari bulan November. 7 hari bulan November ni, saudara, apa yang akan berlaku ialah akan berlaku pembentangan belanjawan. Akan berlaku pembentangan belanjawan. Dan sekiranya belanjawan itu tidak dapat diluluskan, maknanya gagal untuk mendapat sokongan lebih daripada separuh ahli parlimen yang hadir,
maka secara automatiknya tuan-tuan, itu bermakna Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah hilang sokongan daripada majoriti ahli parlimen. Jadi dalam erti kata lain, hari ini disebabkan silap strategi berahsia dengan tuanku, maka hari ini Tan Sri Muhyiddin telah pun mendapat nyawa sehingga 7 hari bulan November. Dan dalam tempoh hari ini hingga 7 hari bulan November, Muhyiddin mempunyai masa yang seluas-luasnya untuk membeli, untuk mengugut, dan saya tak tahu apa lagi perancangan yang mungkin dilakukan. Hari ini tak pasal-pasal kita tengok jalan raya hari ini sibuk, semua tempat jam, orang kelang kabut pergi beli barang, sedangkan keadaan negara kita ni yang jumlah kes 1-2 tempat je di Selangor contohnya, tapi habis satu Selangor di lockdown kan. Kalau takut undi tak percaya pada 7 hari bulan, sepatutnya apa yang Muhyiddin patut buat, dia lockdown kawasan parlimen je. Tak payah menyusahkan rakyat. Kesan-kesan dia ni terlalu banyak. Kesan PKP yang pertama pun belum lagi dapat diatasi oleh rakyat yang menerima bala ketika berlakunya serangan COVID gelombang pertama. Tapi hari ini dah kena lockdown lagi sekali. Mulai esok saya tak boleh kan. Saya yakin ramai orang akan jatuh susah kerana yalah, saya menjangkakan hari itu apabila kerajaan memberikan moratorium daripada bulan 4 sampai bulan 9, saya menjangkakan dalam tempoh tersebut kuasa membeli rakyat lebih kuat kerana tak perlu membayar sewa sewa beli kereta, sewa beli rumah, tak perlu bayar pinjaman pembiayaan peribadi. Tetapi kita lihat sebelum 30 September pun ramai yang sudah melepek. Tetapi bila datang Oktober, pertengahan Oktober, kita sudah terpaksa berhadapan dengan satu lagi PKP bersyarat. Jadi saya agak sedih lah dengan mengenangkan nasib orang-orang yang makan gais pagi makan pagi, gais petang makan petang. Ada yang kata ini sekadar PKP bersyarat. Saya nak beritahu, setengah orang mungkin anggap ini PKP bersyarat, tapi kena ingat juga, bukan semua orang dia punya sumber pendapatan dia di waktu pagi. Bukan semua income ni datang daripada jam 6 pagi sampai 6 petang. Saya ambil contoh lah, kedai makan. Ada orang buka niaga pukul 4 petang sampai pukul 12 malam, pukul 2 pagi. Saya tak nampak kenapa, apa rasionalnya kedai makan kena tutup pukul 6. Adakah lepas pukul 6 COVID baru keluar? Apa rasional dia? Apa rasional dia? Ini kerajaan kena jelaskan kepada rakyat. Kena buat mind conditioning, kena jelaskan sejelas-jelasnya apa punca mereka mengambil keputusan untuk undang yang bagi saya tak berapa cerdik lah. Tak berapa cerdik. Seolah-olah macam COVID ni keluar selepas waktu 6 petang pula. Setidak-tidaknya kalau dia tak benarkan rakyat keluar 6 petang, kurang-kurang benarkanlah food delivery ke boleh dilakukan selepas jam 6 sampai pukul 10 malam ataupun pukul 12 malam. Rakyat boleh buat tempahan secara online. Tetapi bila aktiviti perniagaan tu berakhir jam 6 petang, memberikan kesan ekonomi sekali lagi kepada rakyat. Saya haraplah, saya nak cakap panjang pun tak guna, tuan-tuan. Rasanya dah berbuih kita cakap.
Kita cakap pemerintah pun tak nak dengar. Saya mengharapkan ke bawah Duli Tuanku lah dapat lakukan sesuatu dalam tempoh keadaan COVID yang sudah semakin berbahaya ni. Negara kita kalau dulu pernah berhadapan dengan mageran, ketika kita berhadapan dengan ancaman komunis, hari ini kita berhadapan dengan ancaman virus. Kita nak keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan bukanlah keputusan politik, bukan keputusan untuk menyelamatkan Tengku Muhyiddin Yassin. Kita nak biar keputusan itu keputusan yang benar-benar perlu bagi memastikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan ahli-ahli politik. Saya rasa dah tiba masa ke bawah Duli Tuanku memikirkan dengan semasak-masaknya keperluan untuk diadakan mageran ataupun perintah darurat. Bagi je lah tentera ambil alih, biar tuanku mentadbir Malaysia ni. Kalau bagi Kak Anwar jadi Perdana Menteri pun tak boleh, besok lusa kalau DAP tak setuju dengan Anwar, apa yang dia minta tak ditunaikan, dia lompat, tukar balik, pergi pula ke sebelah Perikatan Nasional. Bagi kat Perikatan Nasional, besok lusa ada satu kumpulan lain pula tak berpuas hati, pindah balik ke PH. Sampai bila kita nak berada dalam keadaan begini? Jadi saya harapkan supaya ke bawah Duli Tuanku dapat mempertimbangkan apa yang berlaku dalam negara ini dengan semasak-masaknya, dan mohon baginda campur tangan untuk menyelesaikan kemelut politik yang tak sudah ni. Kalau boleh biarlah baginda ambil alih, biarlah buat pemerintahan, letaklah interim prime minister ke, ataupun kita boleh buat mageran sekali lagi selepas selesai COVID ni, serahkan kembali kepada rakyat untuk buat pilihan raya, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.